Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekarang bersama dengan saya Muhammad Ridwan Tan dalam channel Nasihat Mu'allaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semua, sekali lagi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama-sama dalam channel Nasihat Mu'allaf. Bagi sahabat-sahabat yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel Nasihat Mu'allaf. Ya, setiap klik anda adalah kebajikan. Ya, dengan klik anda itu dapat memberikan motivasi kepada saya untuk terus menghasilkan konten-konten yang menarik, insya-Allah. Hari ini kita kembali ke khusus umrah khas episod yang kedua, iaitu ditujukan khusus kepada jemaah-jemaah yang bakal menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah, insya-Allah. Pada siri yang pertama saya telah kongsikan kepada sahabat-sahabat semua berkaitan dengan pengenalan kepada ibadah umrah dan juga ziarah, iaitu berkaitan dengan definisi umrah. Apakah maksud kalimah umrah itu sendiri, dan juga kita juga telah melihat landasan hukum umrah, iaitu kewajipan menunaikan ibadah umrah. Kita tahu bahawa umrah itu adalah wajib ke atas setiap umat Islam bagi mereka yang mampu sekali dalam seumur hidup mereka. Bukan sahaja haji, malahan umrah juga wajib. Jadi hari ini kita akan perincikan lagi yang dikatakan wajib itu, apakah syarat-syarat yang menjadikan seseorang itu wajib untuk menunaikan umrah dan juga haji. Dan juga kita juga akan melihat fadilat umrah, iaitu kelebihan menunaikan ibadah umrah dan juga ziarah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita terus kepada topik utama, iaitu syarat-syarat wajib haji dan umrah. Apakah maksud syarat-syarat wajib haji dan umrah? Ianya bermaksud sekiranya seseorang itu telah cukup 5 syarat yang seperti ada di sebelah sini, cukup 5 syarat ini, maka orang itu telah dipertanggungjawabkan. Orang itu telah wajib ke atas dia untuk menunaikan haji dan juga umrah. Sekiranya dia cukup 5 syarat ini, dengan sengaja dia tidak menunaikan haji dan juga umrah, maka ianya adalah satu perbuatan yang dosa kerana ia merupakan rukun di dalam rukun Islam. Sekiranya sepanjang hayatnya dia cukup 5 syarat ini, dia tak buat haji dan juga umrah, maka ahli keluarga dia ataupun anak-anaknya perlulah menunaikan badan haji dan umrah bagi dia. Maksudnya ganti untuk dia ibadah haji dan juga umrah. Jadi apakah 5 syaratnya? Seperti yang kita lihat di sinilah. Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima berkuasa. InsyaAllah kita perincikan satu-satu. Okey. Syarat yang pertama iaitu Islam. Maksudnya seseorang yang bukan Islam itu dia tidak dipertanggungjawabkan untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Jadi ini baru satu syarat saja. Kita ada 5 syarat. Syarat yang kedua iaitu baligh. Baligh maksudnya apa? Cukup umur, telah pun masuk ke alam dewasa. Maka bila masuk ke alam dewasa, dia pun Islam, dia memenuhi 2 syarat. Jadi mungkin di sini mungkin ada dari kalangan kita bertanya berkaitan dengan soalan, jadi kalau seorang ibu bapa membawa anak-anaknya yang kecil pergi menunaikan ibadah haji dan umrah, apakah ibadah haji dan umrah itu diterima? Apakah ibadah haji dan umrah mereka itu sah? Ianya adalah sah bagi ibu ayah yang bawa anak-anak pergi menunaikan umrah atau haji. Sah ibadah mereka. Cuma disebabkan mereka belum lagi cukup umur, mereka tidak dipertanggungjawabkan lagi. Mereka tak pergi pun tak apa, tak berdosa. Sebab mereka masih lagi belum ada tanggungjawab. Tapi kalau kita bawa dia pergi, sah, tak ada masalah. Okey. Yang ketiga adalah berakal, sihat daripada segi mental. Orang yang pengsan, orang yang mabuk ataupun orang yang mempunyai penyakit mental, mereka tidak dipertanggungjawabkan untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Hanya orang yang sihat akalnya. Okey. Yang keempat, merdeka.
Orang yang merdeka, orang yang berkuasa ke atas diri dia sendiri. Bukan daripada kalangan hamba. Pada zaman sekarang, hamba sudah tidak wujud. Kan? Kita semua adalah orang yang merdeka. Cuma pada zaman sekarang, anak-anak lah. Anak-anak mereka bukan daripada golongan yang merdeka. Sebab anak-anak itu di bawah tanggungjawab ibu dan ayah. Ya? Mereka perlu mendapat izin ataupun ibu ayah yang membawa. Jadi, 4 syarat ini mudah. Islam, baligh, berakal, merdeka. Okey, syarat yang kelima iaitu berkuasa. Apakah maksud berkuasa? Berkuasa maksudnya mampu. Mampu daripada segi mana? Ada 4 segi. Yang pertama, mampu daripada segi keuangan. Yang kedua, mampu daripada segi masa. Yang ketiga, mampu daripada segi keselamatan. Yang keempat, mampu dari segi kesihatan. Okey, jom kita lihat satu-satu. Yang pertama, mampu daripada segi keuangan. Iaitu cukup bekalan dia untuk perjalanan dia, menunaikan ibadah dia sampai dia balik ke tanah air. Jadi perjalanan dia cukup duit, ada makan, ada tempat tinggal dan juga sebagainya. Cukup bekalan tu untuk pergi sampai ke balik. Okey, jadi pada hari ini kita menggunakan perkhidmatan daripada tabung haji ataupun agensi umrah yang berdaftar. Jadi pakej maksudnya cukup daripada segi kewangan untuk kita membayar bayaran pakej tersebut. Macam tu. Okey, selain daripada cukup bekalan untuk kita pergi sampai ke balik untuk diri kita sendiri, dan juga kita perlu mampu daripada segi kewangan, iaitu menyediakan bekalan kepada ahli keluarga kita yang kita tinggalkan di kampung halaman ataupun di tanah air. Iaitu sekira contohnya, saya pergi seorang. Ya, saya tak bawa isteri, contohlah, saya tak bawa isteri, saya tak bawa anak. Mungkin ibu ayah saya tinggal bersama dengan saya. Jadi, saya kena pastikan bahawa masa ketiadaan saya itu, ya, saya ada bekalan yang cukup untuk isteri, anak dan juga mak ayah saya yang tinggal bersama. Cukup daripada segi makan minum mereka ada, tempat tinggal mereka ada, pakaian mereka ada, dan segala keperluan yang diperlukan. Itu cukup daripada segi bekalan tersebut. Dan juga cukup daripada segi keuangan, iaitu masa kita dah balik masih lagi ada duit, ada cukup bekalan untuk kita meneruskan kehidupan seharian kita. Dan berkuasa daripada segi keuangan itu setelah ditolak dengan hutang kita. Ya, setelah ditolak dengan hutang kita. Bukanlah saya maksudkan hutang-hutang yang kita berhutang dengan bank yang kita perlu komitmen untuk kita bayar setiap bulan. Bukan. Sebab itu dibayar secara setiap bulan, ada perjanjiannya. Maksud di sini adalah hutang-hutang persendirian yang kita lakukan. Sekiranya kita ada berhutang dengan seseorang, maka wajib ke atas seseorang itu untuk dia membayar, diutamakan kepada seseorang itu untuk dibayar hutang. Sebab dia adalah hutang yang kita perlu, wajib untuk kita langsaikan. Jadi setelah ditolak dengan hutang, kita masih ada bekalan cukup untuk kita pergi dan balik, masih ada lagi cukup bekalan untuk kita tinggalkan untuk ahli keluarga kita, dan setelah kita balik masih lagi ada cukup bekalan untuk kita meneruskan kehidupan kita, maka dia mampu daripada segi keuangan. Yang kedua, iaitu berkuasa ataupun mampu daripada segi masa. Maksudnya bagi seseorang yang bekerja, dia ada waktu kelapangan ataupun dia mempunyai cuti tahunan yang cukup untuk dia ambil cuti itu bagi menunaikan haji ataupun umrah. Itu mampu berkuasa daripada segi masa. Yang ketiga, berkuasa dari segi keselamatan. Apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan? Maksudnya kita dapat memastikan ikhtiar kita, usaha kita mampu memastikan kita selamat dalam perjalanan. Contohnya, dalam perjalanan kita dapat tahu bahawa kita dapat pastikan perjalanan kita ni kita tidak akan serempak dengan tempat-tempat yang ada lanun. Contohnya kalau zaman dahulu lah, kan, zaman dahulu kan. Jadi kalau kita dah tahu tempat ada lanun tu, kita nak pergi juga tak boleh lah, kan. Kita kita tak dipertanggungjawabkan, membahayakan nyawa kita. Tapi pada hari ini kita tak ada masalah sebab kita menaiki kapal
Kapal terbang, kan? Kapal terbang sudah dikenal pasti sebagai sebuah pengangkutan yang lebih selamat daripada kereta, lebih selamat daripada bas sekalipun. Kan? Jadi tidak ada masalah pada hari ini. Dan kemudiannya keselamatan rumah kita, ahli keluarga kita yang kita tinggalkan di kampung halaman. Kita dapat pastikan bahawa semasa ketiadaan kita ada orang yang jaga rumah. Rumah itu dimangga dengan baik. Isteri kita, anak kita ada tempat berteduhnya, tempat yang selamat, tidak ada masalah. Jadi itu ikhtiar kita. Ala kulli hal, segala perkara yang akan terjadi adalah takdir, qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi daripada segi kita manusia ini, kita ikhtiar, kita usaha untuk memastikan daripada segi keselamatan ini. Yang keempat adalah mampu ataupun berkuasa daripada segi kesihatan. Jikalau seseorang itu cukup syarat semua yang telah disebutkan tadi dan dia juga mempunyai kesihatan yang baik, tidak ada masalah kesihatan yang menghalang dia daripada melakukan ibadah haji dan umrah, maka orang ni wajiblah kena buat haji dan juga umrah. Dia sihat. Jadi kalau sekiranya seseorang yang tidak sihat mempunyai penyakit, contoh penyakit kronik yang menghalang dia daripada melakukan ibadah haji dan umrah ini, dia tidak dipertanggungjawabkan untuk menunaikan haji dan umrah, tidak berdosa ke atas dia. Macam ni. Tapi ada juga orang yang berkata, masa sihat tak ada duit. Tapi masa ada duit dah tak sihat. Okey, macam mana tu? Kalau macam tu dia tak dipertanggungjawabkan lah. Cuma persoalannya di sini. Persoalannya di sini. Sekarang ni dia ada duit, tapi dia tak sihat. Sedangkan pada zaman dahulu dia pernah cukup syarat-syarat yang lain. Apakah orang ni masih lagi dipertanggungjawabkan untuk menunaikan haji dan umrah? Okey, untuk membahaskan ni kita perlu tengok ada beberapa keadaan. Okey, keadaan yang pertama, masa dia cukup semua syarat dan dia juga mampu daripada dia mampu daripada segi kesihatan, dia mampu daripada segi keselamatan, dia mampu daripada segi masa, tetapi masa tu dia tak mampu daripada segi keuangan. Bila dia dah ada duit, dia dah tak sihat. Dia tak dipertanggungjawabkan untuk menunaikan haji dan umrah, kan? Tapi sekiranya seseorang itu dia mencukupi semua syarat, dia pernah sihat, ada masa keselamatan boleh dijamin, dan juga pada masa itu dia mempunyai kesihatan dan juga keuangan. Tapi dia tak pergi masa tu. Mungkin masa tu tak terfikir lagi nak pergi. Masa tu masih muda lagi. Nanti dulu. Tapi bila sampai sudah tua, dah tak sihat. Dah tak sihat. Orang ini dipertanggungjawabkan untuk pergi ke tidak? Sebab kadang-kadang kita lihat jemaah-jemaah yang pergi menunaikan umrah dan haji ni ada penyakit-penyakit yang agak kronik seperti penyakit buah pinggang yang perlu buat dialisis di sana. Itu perkara yang biasa. Ada orang yang pergi dengan keadaan ada sakit jantung, ada orang yang pergi dengan keadaan yang contoh ada penyakit kanser dan juga sebagainya. Jadi kalau sakit ni sepatutnya tidak dipertanggungjawabkan. Tetapi kalau kita pernah sihat dulu, dalam keadaan kita mempunyai kewangan kukuh tetapi kita tidak pergi, jadi walaupun telah pun sakit, orang ini masih lagi dipertanggungjawabkan untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Sebab masa dia sihat dulu, dia ada kewangan tapi dia tak pergi. Sekiranya orang yang tengah sakit ini dia tidak mampu untuk menunaikan ibadah ini, memang keadaan tu dia tak mampulah, kan? Jadi sekiranya dia tidak ada harapan untuk sembuh ataupun orang tersebut telah pun meninggal dunia, maka anak-anak ataupun ahli keluarga perlulah melakukan badal haji dan umrah untuk ahli keluarga itu yang sakit ataupun yang telah meninggal dunia, kan? Senang cerita, kalau mak ayah kita sepanjang hidup mereka tak pernah lagi untuk buat ibadah umrah atau haji, sebaiknya kita buatkanlah ibadah haji dan umrah untuk mereka. Bukan sebaiknya, kena buat ibadah badal haji dan umrah untuk mereka. Macam tu. Okey, baik. Moga-moga penjelasan ini
boleh memberi kefahaman kepada kita semua. Jadi bagi seseorang yang telah cukup syarat 5 syarat ini, Islam, baligh, berakal, merdeka, berkuasa daripada segi kewangan, berkuasa daripada segi masa, berkuasa daripada segi keselamatan, berkuasa daripada segi kesihatan. Cukup syarat ini, orang ini telah dipertanggungjawabkan ataupun wajib ke atas dia untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Okey, baik, selesai satu topik. Jadi insya-Allah kita akan lihat pula apa kelebihan, kenapa ramai orang nak sangat pergi, ya. Memang jadi cita-cita kita, kan? Jadi memang kita nak pergi ni sebagai manis kemuncak kehidupan beragama kita, ya, sebagai simbol ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Manifestasi sifat kehambaan kita ni, hamba Allah Subhanahu wa taala, menyahut seruan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita pergi menunaikan ibadah umrah ini, ya, apakah kelebihannya, apakah kebaikannya, ya, tercatat dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quranul Karim. Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang fadilat haji dan fadilat umrah. Jadi kalau bagi jemaah-jemaah yang ingin menunaikan ibadah umrah ini, saya sarankan juga antara salah satu bacaan yang tuan-tuan dan puan boleh baca, iaitu ini. Boleh nampak Okey, ini. Ya, tak nampak sangat. Okey. Ni kitab Fadilat Haji, Umrah dan Ziarah. Dalam kitab ini, dalam buku ini dikumpulkan, ya, ayat-ayat Quran dan juga hadis-hadis berkaitan dengan kelebihan menunaikan haji dan umrah ini, berserta dengan perbahasan dia, keterangan dia. Moga-moga buku ini saya sarankan baca sebagai menjadi motivasi kepada diri kita. Menjadi motivasi kepada diri kita. Jadi dalam sini, ya, memang banyak sekali hadis, hadis dan juga ayat Quran yang menyatakan tentang kebaikan ibadah umrah dan juga ziarah. Jadi tak dapat saya letakkan di sini, ya. Jadi saya rangkumkan, saya simpulkan daripada apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis, iaitu berkaitan dengan fadilat menunaikan umrah. Jadi kita lihat, ya, apakah kelebihan, ya, pertama yang menunaikan ibadah umrah dan juga haji. Iaitu yang pertama sekali ialah Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa bagi mereka yang mengerjakan umrah. Siapa yang Allah jemput untuk sampaikan diri kita ke tanah suci menunaikan umrah, ini adalah golongan orang-orang yang Allah pilih untuk diampunkan dosa mereka. Barang siapa berdoa di hadapan Kaabah, berdoa di Masjidil Haram, siapa doa, Allah kabulkan. Doa, Allah kabulkan. Doa mengampunkan dosa mereka, Allah kabulkan. Tapi jangan salah faham. Ya, salah faham. Salah faham macam mana? Okey, saya dah nak pergi umrah ni, jadi saya kumpullah dosa banyak-banyak, buatlah dosa, kan. Kita buatlah dosa, lepas tu kita sampai sana, ya, Allah ampunkan dosa. Bukan macam tu, ya, bukan macam tu. Itu salah faham tu. Sebenarnya bagi orang yang sampai ke sana adalah daripada kalangan yang menjadi tetamu Allah, orang-orang yang Allah pilih. Jadi proses dia bukan ke sana, prosesnya bukan di sana, tetapi prosesnya adalah persediaan kita ke sana. Tentu sekali kita nak sampai ke sana, kita dah menyucikan diri kita. Setiap hari pada waktu malam kita bangun, ya, kita menunaikan solat taubat. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh. Jadi kita, proses penyucian diri itu telah bermula daripada persediaan kita menunaikan umrah. Sebelum sampai ke sana lagi, sampai ke sana Allah dah, maksudnya Allah jemput kita. Kita ni menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa di sana, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Macam tu, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, seterusnya, ya, iaitu mengerjakan umrah di bulan Ramadan menyamai pahala haji, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyatakan di dalam suatu hadis, ya, menyatakan bahawa mengerjakan umrah di bulan Ramadan menyamai pahala haji besar, ya. Besar. Jadi daripada kenyataan ni dapat kita lihat bahawa bulan yang terbaik, bulan yang paling afdal,
untuk kita menunaikan ibadah umrah adalah di bulan Ramadan. Dan memanglah kalau boleh sepanjang hidup kita ni adalah satu kali ya pengalaman dapat kita menunaikan umrah di di bulan Ramadan. Memang berbeza sekali. Tapi kalau kita tak pergi bulan Ramadan pun tidak menjadi masalah kan. Tapi kalau kita dapat pergi menunaikan umrah di bulan Ramadan, itu memang satu pengalaman yang luar biasa ya, pengalaman yang luar biasa. Dan yang paling besarnya adalah kita buat umrah, satu kali umrah di bulan Ramadan pahalanya seperti satu haji. Allahu Akbar. Baik, seterusnya, solat di tanah suci melebihi ribuan kali ganda pahalanya. Allahu Akbar. Ya, solat di tanah suci melebihi ribuan kali ganda pahalanya. Kenapa? Di dalam satu hadis, sabda Rasulullah SAW lebih kurang, Nabi kata apa? Nabi kata, barang siapa yang menunaikan satu solat di Masjidil Haram, kebaikannya adalah 100,000 kali ganda. Kebaikannya adalah 100,000 kali ganda. Kalau kita dah solat seorang-seorang diri, kita mendapat satu pahala. Ya, satu pahala tu sebesar mana? Wallahu ta'ala alam. Ya. Dan sekiranya kita menunaikan solat secara berjemaah di masjid, 27 kali kebaikan atau pahala. Tapi sekiranya kita menunaikan solat di Masjidil Haram, 100,000 kali ganda. Allahu Akbar. Besar. Kenapa? Dan sambungan daripada hadis tersebut juga Nabi kata, ya, barang siapa yang menunaikan satu solat di masjidku, kebaikannya adalah 1,000 kali ganda. Masjidku tu mana? Masjidku merujuk kepada Masjid An-Nabawi. Ya, dan barang siapa yang menunaikan satu solat di Masjidil Aqsa, kebaikannya adalah 500 kali ganda. Jadi tempat yang terbaik, tempat yang paling barakah di atas muka bumi ini adalah 3. Yang pertama, Masjidil Haram. Solat di Masjidil Haram 100,000 kali ganda pahala solat kita. Solat di Masjid An-Nabawi 1,000 kali ganda pahala solat kita. Solat di Masjidil Aqsa 500 kali ganda kebaikannya. Allahu Akbar. Dan seterusnya apa? Kita tahulah bahawa kita solat di mana-mana sahaja masjid yang ada di muka bumi ini secara berjemaah, satu bumi ini adalah masjid. Kita solat secara berjemaah 27 kali ganda. Kenapa pahalanya begitu besar? Sebab itu adalah tempat yang paling barakah, ya, di mana tempat yang paling barakah adalah tempat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pahala yang banyak, yang berganda di tempat-tempat tersebut, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tuan-tuan dan puan, kan, di sini saya bacakan satu hadis. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 120 rahmat ke atas rumah ini, yakni Kaabah, pada setiap hari. 60 rahmat daripadanya untuk orang yang melakukan tawaf, 40 rahmat untuk orang yang bersolah, dan 20 rahmat untuk orang yang melihat Kaabah. Macam tu, ya. Dan saya juga ingin mengambil peluang ni untuk berkongsi, ya, sesuatu perkongsian yang mungkin dapat dirasai saya sebagai seorang muallaf ada pengalaman yang begitu. Mungkin tak semua orang yang dapat rasa, ramai daripada kita yang memang sememangnya sejak lahir tu telah Islam. Ya, kita rasa tu pun kita tak perasan sebenarnya. Selalu saya berkongsi dengan sahabat-sahabat saya, sebab pentingnya untuk kita pergi masjid, pentingnya untuk kita bersujud pada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal pengislaman saya, ya, 6 bulan pertama saya memeluk agama Islam, saya tak tahu apa-apa. Kan? Tak tahu apa-apa. Dan saya tak tahu nak pergi belajar mana, ya, dengan siapa saya hendak belajar, ya. Allahumma salli ala Muhammad. Apa yang saya nak belajar, solat, semua, ambil wuduk pun saya tak pandai. Jadi
ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, saya berkenalan dengan seorang hamba Allah ini yang bernama Taufik, sahabat saya, menjadi sahabat saya. Ya, seringkali dia mengajak saya masjid. Mula-mulanya saya mengelak, kan? Sebab kita malu, kita tak tahu apa yang ni buat, kan? Jadi akhirnya ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat saya ini membawa saya ke sebuah masjid di Selangor, itu Masjid Al-Hasanah di Bandar Baru Bangi. Jadi saya masuk ke dalam masjid itu dengan perasaan yang penuh berdebar-debar. Sahabat saya ni dia mengajarkan saya untuk bagaimana untuk mengambil wuduk, ya. Dan saya berterus terang kepada dia akhirnya. Saya kata sebenarnya saya tidak tahu bagaimana nak sembahyang. Saya masa tu saya kata sembahyang, saya tak tahu guna perkataan solat lagi, kan. Dia kata tak apa, nanti awak ikut saya je. Bacaan apa semua tak apa. Nanti awak ikut saya, saya buat apa, awak ikut. Macam tu je. So saya dengar tu saya lega lah. Jadi saya ikut dia pergi ke masjid. Ya, dia ajarkan saya ambil wuduk, ya. Selepas itu kita masuk ke ruang solat. Apabila masuk ke ruang solat, jadi waktu itu solat berjemaah sudah pun habis. Jadi dia pun jadi imam. Jadi imam, dia ajarkan saya, tunjukkan saya di manakah patut saya berdiri, ya, menjadi makmum. Jadi saya pun ikutlah, ya, ikutlah solat dia. Dia angkat takbir Allahu Akbar. Saya pun tengok macam ni. Okey, tengok macam ni, Allahu Akbar. Saya pun buat, kan. Jadi sepatutnya kan kita, masa kita solat kan, kita perlu lihat ke tempat sujud kita, kan. Masa tu kita tak tahu lagi. Mu'alaf solat biasalah, mula-mula kan dia akan tengok, sambil tengok macam tu. Jadi dia rukuk, Allahu Akbar. Jadi kemudian dia sujud. The moment dia sujud, Allahu Akbar. The moment saya sujud. Tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sepanjang hidup kita ini sebagai manusia, tentu kita mencari ketenangan dalam hidup kita. Mencari ketenangan dalam hidup kita. Macam-macam cara kita cari. Tapi kita Islam ni kita dah tahu dah. Ini perkara yang kita take for granted. Ya, kita take for granted. Sebab kita tahu apabila hati kita tak tenang, kita ingat Allah. Nescaya hati akan jadi tenang. Melalui apa? Solat, membaca Al-Quran, selawat, berzikir dan juga sebagainya. Tapi mereka yang tidak kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang hidup mereka mengejar ketenangan, termasuk diri saya dahulu. Jadi selama ni macam mana saya nak cari ketenangan dalam hidup? Dengan pelbagai cara. Pergi mengeteh dengan kawan, pergi melancong, pergi shopping, ya, pergi berkaraoke dan pelbagai tempat lagi. Yang saya ingatkan bahawa itulah adalah cara untuk saya mendapatkan ketenangan. Tetapi di saat kali pertama saya memasuki masjid dan kali pertama saya bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba datang satu perasaan ketenangan masuk ke dalam hati saya, suatu ketenangan yang tak pernah saya alami sepanjang hidup saya. Allahu Akbar. Saya rasa kosong. Masa tu baru saya sedar, rupa-rupanya ada satu ketenangan yang tidak mampu untuk saya bayangkan sehingga ke hari ini. Saya sekosong. Rupanya ada di situ. Terus air mata mengalir. Menangis terisak-isak seperti dengan budak. Sehingga selepas solat, sahabat saya ni, Taufik, bertanya kepada saya, ada masalah ke bro? Dia tanya macam tu. Ada masalah ke bro? Saya kata tak ada, tak ada. Allah. Rupanya masjid adalah tempat yang kita mendapat ketenangan. Bermula daripada saat itulah saya berazam untuk mengubah hidup saya untuk mempelajari agama Islam secara bersungguh-sungguh sehingga ke hari ini. Itu salah satu titik perubahan di dalam hidup saya. Jadi kesimpulannya, apabila kita masuk ke dalam masjid, pasti kita akan merasai ketenangan. Cuma kadang-kadang sekarang ni kita kurang, kita tak rasa. Kenapa kita tak rasa? Sebab daripada kanak-kanak, zaman kanak-kanak sehingga ke dewasa, setiap hari kita keluar masuk masjid, masuk masjid keluar masjid, masuk masjid keluar masjid. Tempat tu sudah menjadi tempat kebiasaan kita. Ketenangan itu kita rasa, cuma kita dah biasa. Sebab tu ada orang, dia nak dapat ketenangan tu lagi, dia kena pergi ke Tanah Suci. Dia pergi duduk depan Kaabah, dia pergi duduk dekat Raudhah di Masjid An-Nabawi. Rasa ketenangan tu. Kita rasa bahawa setiap lintasan hati kita benar. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar.
Tapi sebenarnya di masjid pun begitu. Jadi daripada cerita ini juga dapat kita kongsikan bahawa barang siapa masuk masjid, nescaya hati dia akan tenang. Barang siapa yang masuk ke masjid, hatinya tak tenang, pergilah scan ada apa masalah dengan hati kita ni. Kan? Jadi kenapa akan rasa tenang? Sebab tempat, ada masa, ada benda yang Allah turunkan rahmat. Kan? Jikalau tempat yang Allah turunkan rahmat itu, nescaya disitulah kita akan merasa ketenangan, disitulah segala ibadah kita pahalanya berganda. Jadi tempat yang paling besar rahmatnya di atas muka bumi ini adalah Masjidil Haram. Nombor 2, Masjid An-Nabawi. Nombor 3, Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Dan keempat adalah di mana-mana satu masjid sahaja di atas muka bumi ini, insya-Allah. Baik. Yang seterusnya, umrah dan haji sebagai kunci rezeki. Sebagai kunci rezeki juga. Ini siapa yang pernah pergi adalah pengalaman dia, kan? Okey, baik. Dan tempat yang paling afdal diziarahi. Jadi Nabi kata tempat yang paling afdal untuk kita ziarah adalah Mekah, Madinah dan juga Baitul Maqdis. Jadi kita sebagai umat Islam ni, kalau kita suka melancong, dan kita sebagai umat Islam ni, kita juga dianjurkan untuk berjalan di atas muka bumi ini, ya, untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi tempat yang paling afdal untuk diziarah adalah 3 tempat ini. Jadi kalau kita suka melancong, kumpullah duit, ya, kumpullah duit, carilah masa untuk sekurang-kurangnya kita pernah sampai ke Mekah, kita pernah sampai ke Madinah, pernah kita sampai ke Baitul Maqdis, 3 tanah suci ini. Soalnya nak pergi melancong ke mana, pergilah, kan. Kadang-kadang kita selalu sahaja suka pergi Jepun, suka pergi Paris, suka pergi UK dan mana-mana, suka pergi Bali, tetapi kita tak terfikir nak pergi ke tanah suci. Pergilah 3 tempat ini dahulu sekiranya boleh, insya-Allah, ya. Baik, seterusnya, apa lagi fadilat umrah itu? Kan, pahala memandang Kaabah. Pandang Kaabah saja pun ada pahala. Seperti hadis yang saya sebutkan tadilah, kan, Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan 120 rahmat. 60 rahmat untuk orang yang melakukan tawaf, 40 rahmat untuk orang yang solat di sana, dan 20 rahmat untuk orang yang melihat Kaabah. Lihat Kaabah saja pun ada pahalanya. Kita rindu kat rumah kita, gantung di dinding, kita gantungkan dengan gambar Kaabah. Hatta sejadah pun kita letak gambar Kaabah, kan? Sebab kita melihat Kaabah pun ada pahala. Tapi kalau di sana Allah turunkan daripada 120 rahmat itu, 20 rahmat itu adalah untuk orang yang melihatkan Kaabah. Jadi kita melihat Kaabah ini adalah satu ibadah. Kita duduk kat sana, dah penat baca Quran ke, dah penat tawaf sunat ke, kan? Kita duduk tengok Kaabah pun dapat pahala, insya-Allah. Baik. Seterusnya, ya, jaminan keamanan bagi para pengunjung. Allah Subhanahu Wa Taala menjamin keamanan bagi mereka yang berada di tanah suci Mekah dan juga Madinah. Tanah suci Mekah dan Madinah juga merupakan satu-satunya tempat yang tidak akan dimasuki oleh Dajjal di akhir zaman nanti. Macam tu. Jadi itu dia, ya, fadilat syarat-syarat wajib haji dan umrah, dan juga fadilat menunaikan ibadah umrah untuk siri ataupun episod yang kedua ini, insya-Allah. Okey, jadi pada episod yang akan datang, insya-Allah saya akan berkongsi dengan sahabat-sahabat semua pula berkaitan dengan rukun umrah dan juga wajib umrah yang kita akan perincikan satu persatu, insya-Allah. Dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Dan sekali lagi, bagi tuan-tuan dan puan yang menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan juga share, dan juga subscribe, ya, channel Nasihat Mu'alaf. Setiap klik anda adalah kebajikan untuk supaya saya dapat teruskan lagi menyebarkan kebaikan. Batuk, insya-Allah. Dan dengan itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.